sudah ada orang bertamu, dilayan mesra bagaikan raja. Forum bicara menjana ilmu, bahasa didaulat, warisan terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Hadirin sekalian, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bersua pada hari ini bersama saya, Mazdi Syawani Izdin selaku moderator anda pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel jemputan kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengulas terlebih dahulu mengenai topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu konsep persekitaran dan komuniti. Hadirin sekalian, persekitaran bermaksud keadaan yang berada di sekeliling, termasuk iklim, sosio budaya, politik dan interaksi antara manusia sesama manusia, juga alam sekitarnya. Manakala komuniti pula adalah sekumpulan orang yang tinggal di sesuatu daerah atau negara. Baiklah, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang topik ini, molek kiranya kita berkenalan dahulu dengan ahli panel jemputan kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari Rafidah Begum binti Azizur Rahman. Selamat datang saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua, Saudari Rani Glory. Apa khabar saudari? Sihat saudari moderator. Dan ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudari Kori Jimun. Selamat datang saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya untuk ahli panel kita yang pertama, apakah definisi persekitaran menurut saudari? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk menjadi salah seorang panel dalam majlis forum ini. Berbalik kepada topik yang diulas oleh saudari moderator kita tadi, iaitu mengenai konsep persekitaran dan komuniti. Izinkan saya untuk memberikan pendapat saya berkenaan dengan definisi persekitaran sebelum kita masuk topik perbincangan kita dengan lebih lanjut. Berdasarkan perspektif saya sendiri, persekitaran adalah merujuk kepada keadaan yang berada di sekeliling kita. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kuhn pada tahun 2002, persekitaran itu ditakrifkan sebagai the sum of external conditions affecting development, especially the effects of learning. Sehubungan itu, kita dapat membuat penilaian sendiri berdasarkan pernyataan tersebut bahawa semua komponen yang merangkumi persekitaran mempengaruhi perkembangan seseorang individu, khususnya dari aspek pembelajaran dan tingkah laku individu tersebut. Dan jika kita lihat dari aspek kesihatan, persekitaran juga merupakan salah satu atau faktor terbesar yang mempengaruhi kesihatan seseorang individu. Persekitaran yang baik dan bersih mendorong untuk meningkatkan kesihatan individu tersebut. Misalnya, sejak kecil individu tersebut dia dijauhkan daripada air yang manis dan dididik untuk banyakkan minum air kosong. Jadi kesannya, kandungan gula dalam badan individu tersebut akan kekal terjaga dan dia tidak berisiko untuk mendapat penyakit berbahaya seperti kencing manis. Terima kasih saudari. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, menurut saudari pula, apakah maksud persekitaran dari segi pemahaman saudari? Dipersilakan. Terima kasih pengerusi forum kerana telah memberikan saya peluang untuk mengulas tentang topik kita pada hari ini. Pemahaman saya terhadap makna persekitaran sebenarnya tidak jauh bercanggah daripada definisi yang telah dikemukakan oleh saudari Rafidah sebentar tadi. Melalui pemahaman saya, persekitaran merupakan keadaan lingkungan yang berada di sekitar kita. Persekitaran merujuk kepada semua unsur fizikal, kimia, biologi, sosial, budaya dan ekonomi yang wujud di sekeliling individu, organisasi ataupun makhluk hidup.
Persekitaran merangkumi semua elemen yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh entiti. Bukan itu sahaja, persekitaran boleh berubah dari semasa ke semasa sama ada keadaannya membaik pulih ataupun menjadi lebih buruk. Itu semua bergantung kepada cara manusia mengurus dan menjaga persekitaran. Oleh hal yang demikian, memahami alam sekitar adalah sangat penting dalam usaha memelihara alam sekitar semula jadi, mengekalkan keseimbangan ekosistem, mengatasi perubahan iklim, mengurus sumber asli dan memahami kesan sosial, ekonomi dan budaya daripada tindakan manusia. Usaha pemeliharaan alam sekitar selalunya melibatkan kerjasama antara kerajaan, masyarakat sivil dan sektor swasta untuk melindungi dan menjaga alam sekitar agar dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Jelas penerangan yang diberikan. Baiklah, saudari panel kita yang ketiga, apakah definisi persekitaran bagi saudari pula? Terima kasih saudari pengerusi forum. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput saya. Syukur kepada Tuhan saya masih diberikan kesihatan yang baik dan sihat sehingga hari ini. Berbalik kepada pertanyaan sebentar tadi, persekitaran dapat diartikan sebagai kawasan yang ada di sekeliling kita, merangkumi cuaca, sosial budaya, politik, komunikasi sesama manusia dan tindakan manusia. Justru, keadaan semasa persekitaran akan membentuk tingkah laku dan menjadi tanggungjawab individu untuk mengawal sekeliling jika berlaku keadaan yang mengancam kesihatan manusia. Hal ini demikian kerana perkara yang berlaku di sekeliling akan menjadi ikutan individu lain tanpa memikirkan. Dikaitkan dengan pendidikan, ia dapat ditakrifkan sebagai keadaan yang membawa kepada respon positif daripada murid untuk mengambil bahagian secara aktif dan fokus semasa pengajaran. Jelaslah kali ini daripada saya bahawa persekitaran merupakan kawasan yang ada di sekeliling kita dan berpengaruh untuk memberi kesan kepada hidup individu serta membantu mengawal keadaan semasa ditimpa keadaan yang mengganggu kesihatan. Persekitaran yang buruk akan memberi kesan yang tidak baik juga kepada kita. Setakat ini sahaja pendapat saya, serahkan kembali kepada saudari pengerusi forum. Terima kasih saudari. Jelaslah bahawa ketiga-tiga ahli panel kita mempunyai pendapat yang sama bahawa persekitaran merupakan suatu kawasan alam sekitar. Baiklah, kita teruskan sesi forum kita ini dengan beralih kepada soalan yang seterusnya. Bolehkah saudari panel kita yang pertama jelaskan dengan lebih terperinci tentang komponen persekitaran dari aspek fizikal menurut kefahaman saudari? Dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari pengurusi forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel sekalian. Untuk pengetahuan sidang hadirin sekalian, terdapat banyak komponen persekitaran yang dapat disebut dari aspek fizikal. Komponen persekitaran tersebut adalah seperti udara, air, tanah, perumahan, cuaca, geografi, haba, cahaya, kebisingan, radiasi dan lain-lain. Amnya, komponen persekitaran dari aspek fizikal adalah suatu benda yang konkret iaitu dapat dilihat. Justru, komponen-komponen fizikal yang telah saya senaraikan tadi memainkan peranan yang sangat besar dalam persekitaran yang mana memberi impak kepada perkembangan komuniti yang hidup dalam persekitaran tersebut. Misalnya, kita cuba lihat pada aspek cuaca. Pada cuaca yang terlalu panas atau musim kemarau, tanaman menghadapi cabaran untuk hidup dengan subur kerana mengalami kekurangan air. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain yang mana memainkan peranan signifikan yang tersendiri. Sehubungan itu, jika disebut tentang kesihatan persekitaran, maka setiap komponen-komponen yang ada dari aspek fizikal tidak dinafikan mempunyai hubung kait yang rapat dengan kesihatan persekitaran.
Terima kasih Saudari Rafida. Menurut beliau, komponen persekitaran dari aspek fizikal adalah sesuatu yang konkret dan boleh disentuh. Baiklah, seterusnya bagaimana pula dengan komponen persekitaran dari aspek biologikal? Saya mempersilakan saudari panel kita yang kedua untuk menjelaskannya. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi forum yang memberikan saya kesempatan lagi untuk menghuraikan komponen persekitaran dari aspek biologikal. Seperti yang kita ketahui, bio merupakan perkataan dasar bagi perkataan biological yang bermaksud hidupan dan makhluk hidup yang terdapat di dunia ini. Biologi ialah sains semula jadi yang mengkaji kehidupan dan makhluk hidup, termasuk organisma dari peringkat paling kecil seperti bakteria kepada organisma yang lebih kompleks seperti manusia. Interaksi mereka dengan persekitaran mereka. Biologi mengkaji pelbagai aspek kehidupan termasuk struktur, fungsi, perkembangan, pertumbuhan, pembiakan, evolusi, interaksi, dan penyesuaian organisma hidup. Istilah biological pula biasanya digunakan sebagai kata sifat untuk merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan biologi atau ciri biologi. Secara lebih khusus, istilah ini sering digunakan untuk menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan aspek biologi seperti organisma hidup, proses biologi, atau interaksi di alam semula jadi. Oleh itu, biologi tidak mempunyai definisi khusus atau bebas, tetapi digunakan untuk mengaitkan biologi atau berkaitan dengan sains biologi dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, Anda boleh menggunakan perkataan biologi untuk menerangkan sifat organisma hidup atau perkara yang berkaitan dengan biologi. Terima kasih saudari Rani. Komponen persekitaran dari aspek biologikal adalah merupakan sesuatu yang menerangkan sifat organisma hidup atau perkara yang berkaitan dengan biologi. Seterusnya, apakah pula komponen persekitaran bagi aspek psikologikal? Dipersilakan saudari Khori. Sekali lagi terima kasih saudari pengerusi forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Nampaknya kedua panel telah menjelaskan dengan terperinci mengenai komponen persekitaran bagi biological dan juga physical dengan jelas sebentar tadi. Hadirin sekalian, jika membicarakan mengenai psychological, ia merupakan komponen yang berkaitan nilai-nilai, adat resam, kepercayaan, tabiat, sikap moral, agama, pendidikan, gaya hidup, komuniti, perkhidmatan kesihatan, organisasi sosial dan juga politik. Aspek-aspek yang terdapat dalam komponen ini akan menjadi tunjang ataupun rujukan dalam hidup individu. Contohnya, tabiat baik yang tertanam dalam diri individu akan digunakan untuk menjaga persekitaran. Setiap aspek yang terdapat dalam komponen ini memainkan peranan penting terhadap tingkah laku. Psychological juga merupakan gabungan kajian antara persekitaran dengan psikologi manusia. Oleh itu, jelaslah bahawa psychological merupakan aspek yang berkaitan dengan nilai, adat resam maupun politikal yang menjadi sudut sumber utama dalam hidup kita untuk melakukan apa sahaja. Justru, persekitaran yang baik membentuk masyarakat yang sihat dari sudut apa sahaja, termasuk persaingan, pengekalan adat resam dan cara hidup bermasyarakat. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada pengerusi forum. Baiklah, terima kasih saudari Khori. Ketiga-tiga panel kita sudah menerangkan komponen persekitaran dari aspek fizikal, biologikal dan psikologikal. Sekarang, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu apakah definisi komuniti bagi pendapat ketiga-tiga ahli panel kita. Saya persilakan saudari Rafida sebagai ahli panel kita yang pertama. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari pengurusi forum kita untuk menjawab persoalan yang diberikan oleh saudari moderator forum kita tadi. Menurut pemahaman saya, komuniti merujuk kepada orang yang tinggal di suatu tempat, daerah, negara dan yang sewaktu dengannya.
Komuniti juga turut menerangkan tentang tempat yang didiami sesuatu masyarakat, kumpulan haiwan dan tumbuhan yang hidup di sesuatu tempat serta saling bergantung dan berhubungan antara satu sama lain. Jadi secara rumusnya, kita dapat lihat bahawa komuniti ini ditakrifkan sebagai orang-orang yang tinggal di suatu tempat dan saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuk benda hidup seperti haiwan, tumbuhan, manusia dan benda yang bukan hidup seperti batu dan lain-lain. Terima kasih saudari. Seterusnya saudari panel kita yang kedua dipersilakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada populasi manusia atau organisme hidup yang hidup atau berinteraksi bersama di kawasan atau persekitaran tertentu. Komuniti boleh berbeza dari segi saiz dan skop dan biasanya ditakrifkan oleh faktor seperti lokasi fizikal atau aspek sosial. Dalam konteks sosial, komuniti ialah sekumpulan orang yang tinggal di kawasan geografi yang sama, berkongsi nilai, minat atau matlamat yang sama dan sering mempunyai interaksi sosial yang berterusan. Komuniti sosial boleh menjadi komuniti tempatan, komuniti etnik, komuniti agama, komuniti kediaman, dan banyak lagi. Dalam kedua-dua konteks, komuniti ialah cara untuk menerangkan hubungan sosial atau ekologi antara individu atau organisme yang berkongsi ruang dan konteks tertentu. Terima kasih saudari atas uraian pendapat yang jitu dan bernas. Seterusnya, saya bagi ruang untuk panel kita yang ketiga. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi forum. Sebagaimana sahabat ahli panel yang lain, definisi komuniti yang akan saya kemukakan juga hampir serupa walau tidak sama. Komuniti merujuk kepada kumpulan individu yang mempunyai norma, nilai, identiti dan juga pendirian yang sama. Pada suatu kawasan yang didiami oleh ramai orang, tentunya mempunyai budaya yang berbeza-beza, namun pendirian dan identiti yang sama. Pendirian yang sama menuntun mereka untuk berinteraksi secara aktif antara satu sama lain dengan baik, tiada salah faham dan saling menyokong sesama mereka. Keadaan hidup mereka ini juga mendorong kepada keamanan dan juga kedamaian. Selain itu, komuniti juga bersinonim dengan kehidupan berkelompok dan mempunyai minat yang sama ada dari segi pekerjaan maupun kepercayaan yang sama. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada pengerusi forum. Baiklah, terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang telah mengulas mengenai topik ini dengan jelas. Besarlah harapan saya agar forum ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua pihak. Pokok pangkalnya, hadirin dan hadirat sekalian, jelaslah bahawa persekitaran dan komuniti merupakan satu pengetahuan am yang perlu ada pada diri setiap individu. Lantaran keterbatasan waktu, maka berakhirlah forum ini dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang hadir. Diharap kita dapat berjumpa lagi pada lain hari. Sekian dan terima kasih.